Assalamualaikum Kak Wani. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk sesi pertama tadi. Untuk sesi kedua kami yang akan take over. Nama saya Wan Nur Hana. Puan boleh panggil saya Hana. Okey, untuk first question, saya nak tanya Puan. Pada pendapat Puan, gaya kepimpinan atau leadership apa yang Puan rasa macam perlu ada pada seseorang usahawan untuk make sure yang bisnes dia tu betul-betul berkembang, betul-betul dipandang orang ramai? Okey, saya lebih pilih untuk be firm lah dengan apa yang kita rancang, apa yang kita plan dengan rancang tu samalah. Apa yang kita be firm. Gitu. That is one thing. Yang kedua adalah be a good listener. Okay. A good listener ni bukan sekadar dengan staff sahaja, dengan klien juga, komplain-komplain yang kalau ada yang kita dapat dengan supplier, even dengan kita punya usahawan lain bila dalam circle kita, dalam network kita tu. So bagi saya dua benda ni adalah benda yang penting sebabnya, okey, yang pertama, kenapa kita kena firm? Sebab kita tak nak kita punya apa perancangan ataupun goal setting kita yang kita dah buat every year, kalau kita tak firm, dia akan terganggu dengan segala orang kata idea-idea. Contoh, kalau dalam satu hari saya jumpa 10 orang, dah ada 10 idea. Kalau saya tak firm dengan apa yang kita set sebelum ni, saya punya bisnes saya akan keep on berubah. So, yang akan pening nanti adalah staff. Sebab, bos bukan kata nak kena buat ni ke? Kenapa boleh? Kena tukar lagi. End up, diorang pun tak boleh nak perform. Diorang pun tak boleh nak bagi a good result. So, KPI kita letak bukan main gah. Tapi macam mana diorang nak capai itu kalau sebagai seorang ketua, kita tak be firm dengan apa yang kita dah set. Sebab kena ingat, goal setting dalam setiap syarikat yang kita buat tu, kita buat bersama-sama. Daripada top management, kita panggil tim-tim ataupun staff-staff yang terpilih untuk be with us, bagi idea kan, brainstorm sama-sama. End up, bila kita jumpa orang A, kita tukar. Kita jumpa orang lain, orang yang bukan berada dalam kita punya organisasi kita, yang kita sibuk nak ikut dan nak pergi tukar. Okay. Kenapa be a good listener? Sebab kita kena meraihkan pendapat. Okay? Meraihkan pendapat betul. Tapi meraihkan pendapat kita tengok dan tambah baik, okey. Sebab tu kita cakap, kalau kita tak firm, kita pula a good listener, end up kita akan just rinse up our own business tu. Tapi untuk nak dapatkan dua benda ni memang it's not easy juga sebenarnya. Sebab bila as a ketua, jarang, tak adalah kata jarang, agak limited orang-orang ataupun ketua-ketua yang nak mendengar luahan ataupun masalah-masalah ni, tidak. Sampai orang tak ada masa, tak sempat. Bukan juga, diorang ego. Sebab dia rasa macam dia yang betul, orang lain punya pendapat ni semua salah. Jadi kita tak nak, kita bukan nak jadi ego, tapi kita tidak menidakkan apa yang kita dah rancang awal. Jadi dua benda ni kena synchronize between one another. Thank you, Puan. Terima kasih Puan. Saya perkenalkan diri. Nama saya Nur Farzana. Bagaimana Puan Wani mengutamakan dan mengekalkan tumpuan kepada keperluan dan kepuasan pelanggan. Okey. Tadi dalam first session tadi saya ada cerita pasal customer satisfaction. Okey, sebab kita ada buat customer survey, voice of customer. Maksud kata VOC ni penting untuk syarikat saya sebab kita tak nak kita shock sendiri. Jadi kita kena tahu apa benda sebenarnya pelanggan nak. Apa benda yang pelanggan kalau dia hire sesuatu atau seseorang kontraktor ataupun syarikat tu, apa yang dia expect untuk dapat daripada wang yang dia keluarkan. Okay, so daripada situ kita digest, kita try to tengok adakah kita boleh untuk deliver ataupun tidak. Jadi kita kumpul, kita buat listing, kita try to sort it out and sebagainya. Sebab tu penting sangat-sangat bila saya kata customer satisfaction tu adalah yang utama daripada kejar sales tu, because of this. Sebab bila kita punya apa orang kata, kita punya aim kita ataupun goal kita untuk dapatkan customer satisfaction tu, definitely segala isi ataupun aktiviti yang untuk mengarah kepada customer satisfaction tu kita akan jaga. Jadi kalau tadi Fazana tanya pasal apa yang saya buat, persediaan untuk memastikan customer tu berpuas hati tu,
of course kita akan baik pulih kita punya SOP daripada segala feedback yang kita dapat daripada customer sedia ada kita. Sebab customer sedia ada kita, database kita dah beribu. Okay, kalau kita biarkan, kita tak gunakan database tu untuk dapatkan voice diorang, definitely klien-klien baru ataupun potential klien kita ni, kita tak boleh nak bagi kepuasan kat diorang nanti. Sebab kita dah ignore yang lain-lain ni, dan yang lain-lain ni definitely lah tak nak ambil dekat kita lagi dah. Dan kita kena cari customer yang baru. Now dalam waktu yang sama dia macam apa orang kata teks baling satu batu kena dua burung macam tu kan. So kita punya aim kita kat mana, apa aktiviti kita buat untuk nak capai aim tu. Isi dia adalah back to the root adalah kita kena dengar. Sambung pula daripada awak punya ni tadi, which kita kena be a listener, dengar pendapat diorang. Dan baru kita boleh dapatkan fundamental ataupun apa orang kata kita punya pillar kita kuat. Sebabnya pillar yang kita pilih bukannya pillar yang short sendiri, tapi pillar yang kita pilih adalah pillar yang customer nak, yang dia expect daripada kita. Puan sanggup datang jumpa kita orang, berkongsi pendapat and jawab semua soalan Puan. Saya sangat kagumi apa yang Puan buat dengan bisnes Puan. Kita orang semua memang respect Puan sebab bisnes Puan memang nampak betul-betul dia punya hebat itu. So terima kasih sangat-sangat sebab sudi terima kita orang untuk interview Puan hari ini. Saya nak ucapkanlah all the best pada the four of you dan juga awak walaupun dalam bidang lain. Sebab jangan berhenti dan jangan mengalah. Kalau ini jalan dia, just go straight. Jangan turn back. Okay? Kalaupun ada any obstacles kat depan tu, cari jalan macam mana kita nak solvekan that obstacle. Macam mana you all nak langkau itu obstacle. Dalam dunia ni semua possible. Cumanya antara kita nak ataupun tidak sahaja. Kalau kita nak, datanglah ribut taufan COVID lagi sekali pun, insyaAllah benda ni mudah jalan dia. Tapi kalau kata kita ni jenis yang komplain, mengeluh, macam alah asal susah sikit, susahnya, jawapan dia, susahlah nak dapat apa yang terbaik untuk korang. So all the best, semoga sukses the four of you. But ni ada nombor telefon saya. Kalau awak ada apa-apa yang awak nak tambah baik ke untuk assignment ke apa ke yang berkenaan dengan entrepreneurship lah. Jangan tiba-tiba tanya saya admit lagi sekali ke apa. Dah tak boleh dah, dah tak boleh terkeluar dah. So kalau kata pengalaman-pengalaman sebagai entrepreneur tu, insyaAllah saya boleh bantu. Tak ada masalah. Okay? Taklah Hani, saya cakap kat Hani sebab Hani nanti dia bawalah kurang-kurang ni dekat sebabnya dia je yang ada nombor telefon saya. Kalau dia share dapatlah kurang. Kalau tak nak share, korang kenalah guna dia jadi third party. Jadi ini messenger. Agak-agak kita orang ada peluang tak untuk internship? Boleh, tak ada masalah. Saya welcome. Tak, I'm more than welcome mana-mana adik-adik yang nak panjangkan you all punya ni, dan saya lagi suka nak groom orang untuk jadi entrepreneur. Kalau itu jalan korang, lagi seronok tau bila kita nampak ada ramai orang boleh jadi usahawan hebat. Dan sama, saya pun antara orang yang terlibat. Saya lagi rasa bangga weh. So macam welcome. Welcome, tak ada masalah. Apa-apa Roger je. Kalau nak minta nombor telefon saya dekat Hanila, saya bagi awak je PA saya. Tak ada, boleh je. Okay, nanti share je. Terus saya cakap, okay, Hani tolong setkan saya. Saya lepas ni ada talk dekat sini. Sebelum ni saya buat sharing dengan student dari waktu TVET at KKDW. So waktu tu kena pergi sampai ke Penang tak salah saya. Yang ada TPM 10 dia launch tentu. Saya time tu pun rasa macam wow. Disebabkan jadi ikon TVET Mara yang 2022 tu antara dia. Dan dia pick all this icon untuk bagi some sharing lah. So saya duduk dengan selevel yang orang-orang yang memang dah lama hebat dia, profesor, dalam nama profesor, advocate, profesor adjunct
IR lagi. Punya panjang nama saya Puan Zawani Zakaria. Ini. Saya nak tambah TS tapi saya rasa macam tak apalah. Panggilan apa ataupun benda-benda tu semua adalah duniawi saja. Kalau dapat alhamdulillah, kalau tak dapat tidak melambangkan saya siapa-siapa pun. Macam yang Puan cakap tadi, be a good listener as a leader. Sekarang ni saya nak tanya Puan, untuk seorang usahawan, apa etika yang kita perlu ada dengan customer atau dengan klien tu, macam mana? Puan rasa etika macam mana yang kita perlu tunjuk supaya orang tengok bisnes kita ni betul-betul bagus? Okey. Kalau tanya orang buat forex, naik kereta Lamborghini. Okey. Bagi saya itu semua sebenarnya mitos saja. Okey. Benda yang sebenarnya yang kita nak tunjukkan dekat klien kita adalah dengan result tu. Result tu yang penting sebenarnya. Kita dah dengar dia orang punya luahan-luahan ataupun apa impian-impian dia orang untuk nak hire kita sebagai kontraktor. Tapi bila kita ignore, kita tak bagi, definitely lah kita tak akan dapat result yang dia nak, output yang dia nak, betul? Okay. Tapi kalau kita jaga benda tu semua, etika dia adalah kita kena raikan pendapat dia orang tu dengan bukanlah kata memberikan tapi be kreatif dengan innovate apa benda feedback yang daripada dia orang ni untuk dapatkan atau keluarkan satu perkhidmatan yang terbaik yang meet dia orang punya expectation itu. Okay. Sebab bila kita buat perkhidmatan ni, kalau kita nak kata etika on the customer satisfaction tu, for me it's just a result. Okay, whenever daripada macam awal tadi, daripada session first tadi, kita ada bagi tahu cara kita, customer service kita dengan klien. Itu adalah etika pertama yang kita kena grade dia, kita kena ni supaya dia selesa dengan kita. Dan bila nak datang tu, of course dengan seragam. Takkan seorang dengan seluar slide koyak-koyak, kan dengan ni macam ni. Macam dengan Gengekon, semua seragam. Baju seragam, glove pakai, kasut stokin kena ada. Dia punya Professionalism tu kena ada. Jadi itu adalah etika yang first visual dia dengan kita. Okay. Tapi bukan sebenarnya itu bila kita datang, tapi yang betul-betul yang dia nak tengok kita punya bagusnya kita tu adalah daripada macam mana kita start acknowledge request dia bila dia say hi tadi. Saya tak ingat soalan daripada Alia atau Hani. Bila dia say hi dan macam mana kita greet dia, macam mana kita tu sampai satu tahap dia nak reject kita pun dia cakap dalam tak boleh tu kalau dia memang poket dia ikut pada kita punya bajet. Tapi kalau kata dia tak ada bajet pun dia boleh bagi tahu macam nanti kalau kita dah tahu dah Gengekon ni nanti in the future mungkin sebab sekarang ni saya tak boleh nak ambil sebab saya ada certain bajet yang tak dapat nak meet Gengekon ni. Dia nak minta diskaun pun dia rasa macam bersalah sangat nak minta diskaun. Sebab kita grade dia dengan baik. Kita dah letak yang no wonder lah harga dia banyak ni. Tengok dia jaga, walaupun dia tak nak ambil dengan kita pun tak ada kita blue tip dia, tak, kita bagi dia, kita it's okay, maybe not now, mungkin bukan rezeki kita untuk yang kali ni, mungkin in the future. So itu yang kalau berborak daripada WhatsApp ataupun call. Jadi kalau kata kita datang, macam mana etika kita bila nak menyampaikan kita punya perkhidmatan tu, bila dah seragam semua, okey dah sampai, kita bukan main serbu terus rumah, tak. Kita akan pastikan dulu kita ini adalah rumah yang orang tu call atau contact ataupun yang set appointment yang kita betul ke tak. Okey, kalau dah betul, okey boleh tunjukkan saya kat mana tempat dan sebagainya, cara percakapan tu kena betul. Supaya jadi customer service tu punya language tu bukan sekadar dekat sales person atau marketing person saja. Technician kita pun dia kena ada adab tu juga. Jadi bila benda ni semua synchronize semua, definitely nanti dia bukan kata staff-staff tu je, dia akan melambangkan Gengekon sendiri. Maksud kata ni mesti bos dia. Dia tak tahu bos dia ranggi ke apa ke. Tapi bila dia tengok staff tu dah macam tu, very professional, sangat polite, sangat smooth dia punya kerja, delivery bagus apa semua. Tak semena-mena sebenarnya itu adalah akan bagi impak kepada
Company image. company image dan juga founder dia juga, bos-bos dia juga. So orang tak tahu pun, oh big boss dia rambut color tu, tak tahu. itu contoh, tak ada kata. Tak ada, itu tak bermaksud kata kita tidak mengamalkan apa yang sepatutnya disuruh, okey. So itu antara dia. So apa yang pula kita publishkan dekat social media. So bila kita tengok apa yang kita tonjolkan, contoh sekarang ni sangat ramai suka bad marketing, that is not a good ethic sebenarnya. Kalau tanyalah, sebenarnya bila orang mengeji ataupun membeli kita punya produk because of that bad marketing, sebenarnya dia tak berapa baik dari segi kita punya rezeki yang kita nak dapat ni tau, sebab kita overclaim, semua benda tu okey lah, marketing part lah tak ikut dia orang lah, okey, masing-masing punya ni. Saya tak adalah ni, okey, tak payah fikir yang tu. Saya tak nak cerita yang orang tak buat, saya cerita yang saya buat, okey. Sebab we don't go for bad marketing. Okay, kita cerita pada yang real situation sahaja. Sebab kita tahu rezeki-rezeki yang kita nak gunakan ni adalah berpanjangan. Sebab kita nak bawa sampai kita kat dalam tanah balik. Kita nak balik-balik dalam tanah ni. Jadi kita nak biarlah benda tu diberkati. Jadi bila kita nak diberkati dari, okey, nak buat bisnes ni sebab semua orang rasa macam senang kalau buat marketing yang melampaui batas. But saya percaya macam ni je, rezeki Allah bagi. Kalaupun kata kita tak perlu nak berjoget-joget ke apa ke, tapi kalau Allah kata rezeki itu adalah untuk kita, dia akan datang dari pelbagai cara lain, bukan dengan cara kita nak downgrade ourselves just to get the marketing tu. So itu antara etik yang kita jagalah, etika-etika yang kita di Gang Aircon jaga. Sebab tadi topik dia adalah etika, betul? So itu adalah etik yang kita sangat menjaga. Etika bila bercakap dengan klien, etika profesionalism dan juga etika dalam bermarketing dalam pemasaran kita. Seterusnya, apa perancangan Puan nak kembangkan lagi perniagaan pada masa hadapan? Contohnya macam nak tambah pekerja ke macam mana? Okey. Kenapa wujudnya Gang Academy yang tadi saya cerita tu? Okey, bukan sekadar untuk mencari solusi kepada masalah internal, masalah kita yang ada masalah staff ni. Okey, dia ada dua. Satu memang nak selesaikan masalah di Gang Aircon sendiri. Yang kedua adalah untuk menyelesaikan, ni cerita masalah, menyelesaikan juga masalah orang usahawan dalam same industri kita juga. So itu ada dua. Okey. Yang ketiga adalah of course bila untuk bukan ketiga lah. Of course kalau yang nombor satu tu jadi untuk Gang Aircon, dia duduk dan stay dengan Gang Aircon, dia adalah untuk kita nak tambah branch-branch kita yang lain. Okay, sebab kita memang ada perancangan untuk nak tambah cawangan dalam masa terdekat ni. So by 2025 actually kita punya target adalah untuk ready dengan kita punya cawangan di seluruh semenanjung Malaysia. Di seluruh semenanjung Malaysia. So bila kita boleh cover the whole Malaysia, dia akan memudahkan untuk orang reach kita. Okay, tapi kita tak perlu buka banyak dalam satu-satu negeri itu pun. Tapi nanti orang akan tanya, still nanti jauh lah apa semua. Okay, kita menguatkan antara rancangan kita adalah untuk kita berkolaborasi. Okay, kenapa collaboration ni adalah dia antara point SDG, Sustainability Development Goal, nombor 17, which is a collaboration. We talking about collaboration dekat SDG nombor 17. Okay. So kenapa kita kena collaboration ni adalah kita nak memanjangkan rantaian kita. Okay. Ekosistem kita tu kita kena besarkan. Circle kita kena besarkan. Kita mungkin boleh jadi hub pertama. Okey, bila kita masuk kita jadi hub dekat situ dan kita pecah dan share rezeki tu dengan orang-orang lain juga. So not necessarily kita tapau semua, tidak. Sebab game Gang Aircon adalah kita nak buat sharing rezeki, tapi dari cara apa? Dari cara macam inilah. Antaranya applying SDG dalam kita punya business, and then kita share rezeki dengan orang, kurangkan bantu asnaf-asnaf untuk bagi dia orang peluang pekerjaan. Itu yang nombor no poverty, nombor 1. You kena terapkan yang SDG ni dalam you punya presentation juga. Dan
kalaupun you all nanti dekat bila nak buat bisnes, sekarang ni kita menuju ESG, ESG kan, dalam kelestarian ni. Okay, jadi untuk memastikan you all apply benda ni, you all kena study a bit macam mana korang nak apply kat dalam bisnes. Sebab kalau korang boleh apply dalam bisnes, insyaAllah korang boleh jadi lain daripada yang lain. Sebab sekarang ni banyak tertumpu kepada multinational company sahaja. Okey, kita SME ni orang nampak kecil-kecil je. Sebab tu kalau nak ikutkan, lainnya Gang Aircon adalah kita dah fikir beyond. Maksud kata kita dah start to terapkan all the bukan all, a few SDG dalam kita punya perkhidmatan, sebab itu yang applicable kan. Kan bukanlah 17 tu tak tentu benda tu applicable kat kita pun. Jadi at least kita boleh support saranan kerajaan dalam membentuk ESG later on. Okey. Soalan daripada saya, tadi Puan bagi tahu yang Puan ambil business administration, bahagian finance. So saya nak tahu apa yang macam apa yang Puan belajar dengan apa yang Puan belajar bila Puan masuk the real business. Puan rasa apa benda baru yang Puan belajar mengenai keuangan bila masuk business yang betul-betul business? Okey. Bila belajar, kita ingat kita kan macam ikut buku kan, 1 tolak 1 kosong, macam tu kan. Tapi tidak, dia apply sebenarnya dalam kita punya real business kita. Sebab dekat dalam ni kita akan belajar more tentang macam mana how kita nak save kita punya asset, macam mana kita nak tingkatkan kita punya kita punya profit kita, macam mana kita nak rendahkan expenses kita, overhead kita, macam mana kita nak buat bila kita nak buat strategi tu, macam mana kita nak buat kalau kata dah terdesak, contoh waktu Covid contohnya kan, at least dapat break even pun jadilah. So benda-benda ni apa yang saya belajar dulu, alhamdulillah dia boleh katakan membantu saya untuk manage company. Okay, that is why sebenarnya saya dengan husband decide untuk buat, dia convince saya untuk join dia. So saya pun decide to be with him sebab dia ada strength dekat dalam operation, saya ada strength dalam pengurusan. Jadi bila nak apply tu, bila mana saya join in, tumbuh syarikat baru ZS Grand National Berhad. Dekat sinilah di mana sebenarnya bahagian kewangan sangat sebenarnya penting ya, sebabnya kalau kata kita tak ada kewangan yang komplit, maksudnya yang tepat, kita tak boleh merancang untuk pertumbuhan ataupun perkembangan syarikat untuk kemudiannya, untuk future. Sebab kita tak tahu berapa cash reserve kita ada, berapa profit kita ada. Berangan nak ada cawangan boleh, tapi mampukah kita? Nak kita plan 2025 boleh, tapi adakah kita bersedia? Adakah kewangan kita bersedia? Okey, dekat sini sebenarnya alhamdulillah, bila saya sebenarnya pernah berpengalaman, pernah belajar dalam bahagian kewangan ni untuk saya applykan dalam bidang bisnes syarikat saya. Sebab tu orang kata, tak apalah, tak pandai pun tak apa, boleh buat bisnes. Boleh, betul. Sebabnya Allah jadikan kita berbeza-beza. Tapi kena percaya juga yang ilmu tu sangat penting. Tak kisah dari bidang apa sekalipun yang you all belajar, bila you all nak berniaga sendiri tu, at least you all ni adalah peniaga yang berilmu. Jadi tidaklah tidaklah di ayam-ayamkan ataupun lekeh-lekehkan dalam usaha you all tu. Macam tu. Sebab kita tak tahu cabaran yang datang ni dalam bentuk apa. Yang kita tahu, kalau orang yang berilmu, dia tahu macam mana dia nak selamatkan syarikat dia. Bukannya macam bila kaya-kaya sekejap, bila kena hit satu ni, collapse terus. Tak boleh nak berfikir dah. Nak macam mana kita nak buat strategi A, B, C ni tak ada. Tapi kalau saya percaya dekat mana-mana universiti pun, mana-mana course sekalipun, dia akan belajar, dia akan ajar basic macam mana nak kalau especially yang mana yang entrepreneurship punya bahagian yang berkenaan dengan ni, setiap asas punya pelajaran dia mesti bagi tahu macam mana kita nak nak kuatkan fundamental. Okey, cumanya
perkataan kuatkan fundamental tu dalam bahagian tu, macam mana nak kuatkan kalau accounting, macam nak kuatkan kewangan dari segi macam itu asas. Tapi kalau kita pandai, kalau kita dah belajar tu kan kita pandai, okey, kita boleh apply tu dalam real world kita, gunakan that keyword ataupun power words tu dalam kita punya daily life kita tu. Ini macam soalan klise lah. Jika Puan Wani boleh kembali kepada masa yang lalu, macam cakap travel back time kepada masa bekerja tu, bekerja masa first tu, apa yang Puan Wani boleh beri nasihat kepada dia? Macam mana? Kepada dia sendiri. Sebelum Puan Wani start bisnes tu, kalau kata macam ada silap ke apa ke, apa yang Puan Wani sekarang bagi nasihat untuk Puan Wani yang dulu. Oh, nak cakap pada muka kau. Siapa suruh desain nak buat bisnes? Macam tu. Okey, kalau dibagi peluang tu untuk saya rewind balik ke saya yang lama mungkin, saya sebenarnya nak cakap kat dia, thank you so much sebab menjadikan diri saya siapa diri saya sekarang. Sebab dengan pengalaman bekerja dengan orang lah yang membuatkan saya boleh straighten saya punya bisnes. Apa orang kata, sebab kalau saya tak ada pengalaman nak buat SOP sendiri, mana saya tahu nak buat macam mana. Tapi disebabkan ada pengalaman bekerja dengan orang tu lah yang membuatkan saya cakap, oh, kalau dengan MNC pula tu, saya yang masuk daripada daripada analis tu masuk non-exec sampai saya boleh berada sebagai manager dekat dalam MNC company tu. Kalau saya tak guna pakai saya punya pengalaman tu dalam bisnes saya sekarang ni, definitely it won't be as far as here I am lah sekarang ni kan. Memang sangat tidak lah. Bukan tak boleh, mungkin lambat. Tapi disebabkan ada pengalaman-pengalaman tu membuatkan saya dapat shorten the time. Cumanya untuk nak enhance sahaja mengikut capacity atau capability kita sedia ada sekarang. Sebab itu MNC, kita ni local company saja, SME saja. Jadi kalau tanya saya tu, itulah saya nak berterima kasih dengan dia kerana betul-betul menjaga dan membawa mengguna pakai segala memberi diri saya pengalaman-pengalaman yang indah untuk menjadikan saya, mendewasakan saya, especially dalam bidang leadership. Sebab saya, macam saya cerita, saya daripada non-exec, dapat best employee 2-3 months straight, apa semua. So naik pangkat sampai saya jadi manager. So kalau benda tu saya tak apply dekat saya punya company, maksud kata saya reward staff saya yang bagus, itu semua. Sebab saya tak ada pengalaman, tapi kalau saya tak buat benda tu, definitely dia akan belah. Tapi macam mana saya boleh duduk dengan company yang besar tu dengan so many boleh so called competitors lah. Sebabnya kalau tak, dah lah jawatan dia satu tu je, nak compete dengan berapa ratus orang ni. Tapi saya boleh ada dekat situ. Macam mana bos saya jaga saya, bagi saya reward, orang kata apa, self reward. Bukan self reward, dia macam dia bagi komplimen kita punya kerja tu, you know. So kita punya self esteem kita akan naik. Jadi saya nak buat benda yang sama macam mana bos ataupun syarikat MNC company boleh buat dekat staff-staff dia, macam tu saya nak buat dekat staff saya. So macam bawa pergi get together, pergi boleh pergi makan sesedap, pergi tu. Sebab benda-benda tu adalah benda yang kita dah rasa sebelum ni. Happy. Sebab kita tahu dengan duit gaji kita, takkan nak pergi makan mewah-mewah kat hotel, bazir time tu. Tapi bila bos bawa, bos okey ada dinner, ada ni, kan seronok kan. Macam bukan tak boleh beli sendiri, cumanya untuk kita letakkan itu sebagai priority dalam kita punya duit yang kita nak keluar tu, ujung sekali. Takkan ya. Tapi bila dah dapat tu, kan kita happy, kita seronok. Okey, benda yang kecil. Tapi apa lagi benda-benda yang besar? Kita dapat bonus sampai 6 bulan gaji, 8 bulan gaji. Siapa tak nak bagi benda macam tu? Tapi macam mana kita nak dapatkan company nak dapat
profit yang banyak untuk bagi kita benda tu. Dan saya look back lah. Look back dari pengalaman saya, kalau aku tak jadi best employee, definitely aku tak boleh bagi a good result dekat syarikat. Profit pun tak akan dapat banyak. Mungkin itu daripada saya seorang. So ada berapa banyak pula best employee dalam tu. So bila gira-gira dapatlah big amount punya ni. Of course dia seronok nak bagi. Takat kau dah bawa kat aku berbilion-bilion nak bagi takat 8 bulan punya gaji bonus. Elok je lah, bagi je lah. So saya cuba nak apply, cumanya belum berkemampuan lagi buat masa sekarang. But insyaAllah saya cuba and never give up to at least give back to saya punya staff, enjin dan aset saya. Okey Puan, ini soalan terakhir lah. Soalan terakhir daripada soalan terakhir daripada saya. Apa nasihat yang Puan nak bagi pada orang-orang dekat luar sana ataupun maybe usahawan-usahawan yang baru nak start, nasihat macam mana yang Puan nak bagi tahu diorang supaya diorang tak give up, lebih usaha lagi? Apa nasihat Puan? Tahu matlamat hidup korang. Sebab matlamat hidup kita semua ni berbeza-beza, tapi saya pegang kepada 3 benda ni. Personal, matlamat personal, matlamat kita be positif, dan juga satu lagi P. Lupa. Dia ada 3 P sebenarnya. Nanti kan kejap lagi saya ingat saya cerita. Sebab matlamat personal tu adalah apa juga yang kita buat adalah untuk kita, bukan untuk orang lain dulu. Kalau kita tak buat untuk kita tak akan berusaha sehabis baik untuk kita laksanakan apa yang kita impikan tu. So dia punya goal dia tu akan jadi sia-sia sahaja. Kenapa positif? Sebab kalau kita meminta kepada benda negatif, tak jadilah apa yang kita nak. Jadi kita kena sentiasa berfikir yang baik-baik. Kita bukanlah sentiasa nak husnuzon sahaja, tidak, tapi apa yang kita nak tu adalah benda-benda yang positif juga dan berada dalam circle yang positif juga. P yang ketiga adalah apa? Be present. Present tu maksud kata kita kena usaha. Kita sendiri yang kena usaha. Kita tak boleh ubah orang lain, tapi kita boleh ubah diri kita sendiri. So kalau kita nak dapatkan result yang A, yang memerlukan orang lain punya participation juga, kita kena tunjukkan dulu. Kita tak boleh cakap, kau pun kena buat ni lah, kau kena ni. Tapi kita rasa macam kita buat. Sebenarnya bila kita buat dalam keadaan tidak ikhlas, tidak positif dalam apa yang kita nak buat tu, dia akan menjadi satu penyiksaan. So bila kita nak jadi satu penyiksaan tu, kita je rasa yang kita buat, tapi sebenarnya orang tak nampak apa yang sebenarnya kita buat. Jadi 3 benda ni yang membawa saya untuk, sebab tu kalau nak tengok, saya akan berada di mana-mana sahaja. Tak kisahlah sebab saya nak rasa be present. Maksud kata saya yang bawa geng ekon ni. Geng ekon ni saya yang punya. Tapi dalam saya punya yang menjalankan ni, saya suka cerita pasal saya punya staff. How good they are. Saya suka minta feedback orang. Sebab saya nak be inclusive. Saya nak everyone be inclusive pada apa je yang saya buat. Supaya orang-orang ini tak merasa yang macam walaupun saya ke depan, tapi diorang rasa yang ke depan ni saya itu membawa diorang bersama-sama. Cuma saya kena be present di mana saja yang apa saja yang saya buat. Kalau saya kata meeting, so kalau meeting tu saya nak kena ada dulu. Dan saya kena ada dulu. Saya tak kisahlah orang lain nak cakap apa pun. Tapi kalau diizinkan Allah, of course saya ada kat situ. Tapi kalau dah Allah kata jadi lewatkan saya sikit dengan alasan, dan saya at least kita kita bagi tahu dekat orang, communicate dengan orang. So daripada 3 benda ni, set you all punya matlamat dan tahu kenapa korang buat sesuatu itu. Contoh macam you all as a student entrepreneurship, mana sebenarnya korang nak pergi? Apa yang korang nak buat? Adakah kerana keterpaksaan korang belajar ni ataupun macam mana? Kalaupun keterpaksaan itu, percayalah cakap saya, sebab Allah dah izinkan korang kat dalam ni, sebenarnya keterpaksaan tu sebenarnya adalah kita yang rasa.
Sebenarnya ada benda yang lagi hebat kalau dia tak datangkan kita kat sini, ada benda yang hebat tengah tunggu kita kat sana selepas kita keluar tu. Tapi kalau kita tak ada kat dalam tu, definitely jalan dia dah tak sama untuk kita capai yang the best yang tengah berada dekat depan tu. Okay? Selalu bersangka baik dengan Allah. Sebab saya sendiri pun sebenarnya kalau nak ikutkan banyak benda yang saya lari daripada bapa saya punya vision. Dia suka anak-anak dia macam contoh saya ada 6 orang adik-beradik, seorang meninggal, so ada 5. Saya the only one yang bukan government servant. Sebab bapa saya suka sangat serve to the country back, you know. Yalah orang-orang biasalah kan. Orang government kan. Okay, so dia rasa macam tanpa government ni tiadalah kita untuk nak dapat all this benefit dalam negara kita. So dia nakkan input daripada anak. Contoh kononnya lah macam anak-anak dia punya idea-idea ni untuk membantu government ni punya ni lah biasalah tu old school punya ni. Tapi so dia nak, tapi saya cakap kat dia but kita kena apa orang kata kena beradab lah. Okay, jangan tiru macam saya yang very revenge sebelum ni. Sebab saya pun fikir-fikir balik cakap if let's say saya mengiyakan bapa saya punya, sebab dia nak sangat saya jadi accountant. Okay, sudahnya memang pengurus kewangan aku sudahnya. Dia nak hantar saya pergi masuk diploma accountancy, tapi saya lari. Saya tak nak apa yang bapa saya nak. Macam tu. Pergi belajar diploma business studies. Okay. So dia jadi macam belajar habis-habis, okey. Tapi kalau Allah terkata sebenarnya kalau kau ikut bapa kau ni, tak adalah kau susah payah perjalanan kau untuk nak kau capai ke pengurus keuangan tu. Mungkin perjalanan dia akan short, maksudnya akan pendek sikit. Dah belajar accounting, pergi CCA lagi pendek lah, lagi cepat lah. Tapi saya tidak berlaku macam tu. Dah daripada business study, apply je kerja nak tu, masuk keuangan juga, masuk department account juga. Saya pun macam give up, ada tertulis account tu kat dahi ni kan. Macam tu kan. Tapi kita lupa bapak kita doa hari-hari ni untuk nak tengok kita ni jadi accountant. Kita je tak perasan, kita je being denial time tu. So perjalanan dia jadi panjang. Jadi itu saya macam selalu macam kalau jumpa student-student, saya cuma nak cakap macam korang kena hargailah apa, sebab mak bapak kita tahu yang terbaik untuk kita. Suka ataupun tidak, kita memang ada hak untuk kita bercakap dengan mak ayah untuk bagi tahu diorang apa yang kita nak. Tapi kalau apa sekalipun, kalau dah kata itu jalan dia, jangan berentak-rentak, jangan depress ni sendiri, tidak. Anggap yang okeylah, apa yang aku nak aku tak dapat ni, mungkin bapa dan mak aku punya doa yang Allah angkat bagi dekat kita ada dekat sini, walaupun paksa pun buat. Saya adalah benda yang tengah menanti korang kat depan tu. Mungkin itulah jalan shortcut dia untuk korang berjaya. Macam tu. Sebab doa mak ayah penting sangat. Okay. Terima kasih banyak-banyak Puan Wani. Ana nak cakap lagi. Tambah soalan. Masalah baru. Terima kasih banyak-banyak untuk Puan Wani sebab sudi terima daripada grup kami. Kami berempat, daripada Alia, Hani, saya sendiri.